Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan membentangkan tajuk berkaitan analisis rantaian nilai, pengurusan kos pembekal dan pelanggan berdasarkan teknik pengurusan berasaskan aktiviti. Kumpulan kami mempunyai 4 orang ahli. Yang pertama iaitu Lavanya, anak perempuan Negara Raju, GA 03694. Nur Sazalia binti Muhammad Soeb, GA 03707, Nur Adelina binti Abdul Latif, GA 03702 dan Syahrul Faizi bin Jaafar, GA 03715. Kita pergi kepada pengenalan. Penentuan harga produk menggunakan asas ABC. Menggunakan maklumat dari ABC untuk melaksanakan ABM, mengenal pasti kos nilai bukan tambah untuk dihapuskan, melaksanakan konsep BPR untuk mencapai objektif organisasi. Definisi. Alat pengurusan yang sangat berguna untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang membuat produk atau perkhidmatan unggul yang sangat dihargai oleh pelanggan. Pelanggan sanggup membayar premium yang melebihi kosnya sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dicipta oleh Michael Porter, kebanyakan dilihat dalam keupayaannya untuk memecah produk kerja ke dalam pelbagai kumpulan aktiviti untuk menumpukan perhatian secara strategik kepada pihak pengurusan mengenai aktiviti yang benar-benar berguna dan apa yang menimbulkan nilai. Menumpukan syarikat untuk menentukan visi strategi keunggulan kompetitif, mewujudkan pemahaman bahawa aktiviti kadang-kadang diabaikan adalah penting untuk rantaian nilai dan cadangan nilai untuk sebuah syarikat. Model analisis rantaian nilai ia terbagi kepada dua, iaitu A. Rantaian nilai dalaman melibatkan pihak pengurusan dalam firma, melibatkan 4 langkah berikut, iaitu mengenal pasti rantaian nilai dalaman, struktur, prosedur dan operasi. Yang kedua, mengenal pasti aktiviti yang strategik, ciri produk yang dinilai atau dimahukan pelanggan. Nombor 3, menjejak kos kepada aktiviti peringkat yang sukar, memerlukan pengurusan firma dengan pasti aktiviti nilai tambah. Nombor 4 iaitu memperbaiki pengurusan aktiviti rantaian, menyingkirkan kos yang tidak membantu meningkatkan kelebihan kompetitif. Kita pergi pada B pula. Rantaian nilai luaran melibatkan pelanggan iaitu entiti yang membeli produk siap daripada firma, fokus kepada pengurusan kualiti produk, contohnya strategik pemilihan pelanggan sasaran. Peringkat analisis rantaian nilai, internal cost analysis. Firma perlu mengenal pasti faktor keuntungan dalam firmanya sendiri, internal differentiation analysis. Firma perlu mengenal pasti proses yang dilibat dalam menghasilkan produk keluarannya untuk dibandingkan dengan pesaing. Vertical linkage analysis, memahami keseluruhan rantaian nilai di mana firma terlibat. Model analisis rantaian nilai Porter. Pada tahun 1985, Michael Porter, seorang profesor Harvard Business School, memperkenalkan model rantaian nilai asas dalam bukunya Advantage Kompetitif. Aktiviti kerangka Porter menjadi kategori utama dan sokongan. Aktiviti utama memberi tumpuan kepada pengambil input, menukarnya ke output dan menyampai output kepada pelanggan. Aktiviti sokongan memainkan peranan tambahan untuk aktiviti utama. Pelanggan bersedia membayar lebih untuk produk daripada biaya untuk membuat dan menyampaikan produk yang menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Model analisis rangkaian nilai Porter iaitu sambungan. Contoh, firma pengurusan aset. Matlamat pelanggan adalah untuk mencapai pulangan maksimum pelaburan dalam garis panduan dan sukatan yang ditetapkan oleh pelanggan. Aktiviti utama firma termasuk pasukan pelaburan, iaitu pengurusan portfolio, menganalisis, membuat keputusan pelaburan. Operasi dan perniagaan memastikan pelaburan itu selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh pelanggan dan dagangan berada di harga eksekusi terbaik. Pemasaran dan jualan mendapat pelanggan dan perkhidmatan, pengurusan hubungan pelanggan yang menyediakan semua titik sentuhan kepada pelanggan. Aktiviti sokongan termasuk teknologi mereka bentuk modul
dagangan dan pelanggan yang cekap dan berkesan membolehkan pasukan menyediakan tahap tertinggi perkhidmatan dan membuat keputusan pelaburan terbaik. Sumber manusia menemui dan mengekalkan tahap tertinggi bakat di firma. Infrastruktur memastikan garis panduan pelanggan diikuti, risiko pelaburan dikawal dan firma itu beroperasi dalam peraturan yang ditetapkan oleh SEC. Okey. Dalam kes ini, pengurusan aset ingin menerapkan strategi perbezaan dengan menyampaikan produk yang mempunyai pulangan suku tahun mantap. Yang mantap melebihi 3 tahun. Berdasarkan kepada pemacu keunikan portal, firma perlu memberi tumpuan kepada 2 aktiviti utama, pasukan pelaburan dan operasi, dan peniaga serta semua aktiviti sokongan yang dikenal pasti dapat menguruskan produk yang mencapai kelebihan daya saingnya yang berbeza. Tujuan model analisis rantaian nilai portal. Syarikat boleh memeriksa semua aktiviti mereka dan melihat bagaimana ia berkaitan. Syarikat boleh mencipta nilai dan mencari cara untuk menambah lebih banyak nilai adalah elemen asas untuk membangunkan strategi bersaing. Bahan input, proses transformasi dan produk keluar melibatkan pengambilalihan dan penggunaan sumber, wang, buruh, bahan, peralatan, bangunan, tanah, pentadbiran dan pengurusan. Produk-produk ini melalui pesanan melalui rangkaian aktiviti dan sebagai hasil dari setiap aktiviti produk semakin mendapat nilai. Semakin banyak nilai organisasi wujudkan, semakin menguntungkannya dan dengan menjadikan lebih banyak nilai kepada pelanggan, kelebihan daya saing dicipta. Langkah analisis rantaian nilai. Langkah pertama, menetapkan sub-aktiviti setiap aktiviti. Ia menentukan sub-aktiviti yang takrif menjana nilai bagi setiap aktiviti terutama. Terdapat 3 jenis sub-aktiviti yang berbeza. Aktiviti langsung menjana nilai sendiri. Contohnya, dalam sub-aktiviti pemasaran dan penjualan pembuatan buku, aktiviti langsung termasuk pengiklanan dan menjual secara online. Sub-aktiviti tidak langsung memenangkan sub-aktiviti langsung berfungsi tanpa masalah. Dalam sub-aktiviti pemasaran dan jualan pembuatan buku, aktiviti tidak langsung termasuk pengurusan pasukan, jualan dan mengekalkan rekod pelanggan. Sub-aktiviti untuk memastikan kualiti, memastikan kedua-dua sub-aktiviti langsung dan tidak langsung memenuhi piawaian yang diperlukan. Langkah analisis sambungan yang kedua, iaitu langkah kedua, mengenal pasti sub-aktiviti setiap aktiviti sokongan. Sub-aktiviti yang mencipta nilai dalam setiap aktiviti utama bagi setiap aktiviti sokongan ditentukan. Sebagai contoh, pertimbangkan bagaimana pengurusan sumber manusia menambah nilai kepada operasi, logistik kemasukan, pemasaran dan jualan dan lain-lain. Seperti langkah pertama, sub-aktiviti tidak langsung dan berkualiti dicari. Kemudian, pelbagai sub-aktiviti mewujudkan nilai dalam infrastruktur syarikat dikenal pasti. Ini umumnya akan bersifat interfunksional dan bukan khusus untuk setiap aktiviti utama. Langkah ketiga, kenal pasti pautan. Hubungan antara sub-aktiviti nilai yang telah dikenal pasti dijumpai. Ia akan mengambil masa walaupun pautan adalah kunci untuk meningkatkan kelebihan daya saing dalam kotak rantai nilai. Contohnya, terdapat pautan telik latihan, pasukan jualan, sumber manusia Sabria dengan jumlah jualan. Terdapat satu lagi hubungan antara masa penghantaran pesanan dan panggilan telefon dari pelanggan yang frustasi menunggu penghantaran mereka. Langkah keempat, cari peluang untuk meningkatkan nilai. Setiap sub-aktiviti dan pautan yang telah dikenal pasti dikaji semula dan bagaimana ia boleh dioptimumkan sebagai nilai yang ditawarkan kepada pelanggan adalah maksimum yang mungkin. Kekuatan rantaian nilai portal memberi kekuatan kepada sistem dan bagaimana diubah menjadi produk siap dengan pelanggan sebagai titik pusat dan bukannya memerhati sebatan dan jenis perbelanjaan perkawanan. Memperincikan rangkaian kegiatan yang lazim bagi semua syarikat, membahagikan mereka kepada aktiviti dan sokongan utama. Penentuan harga produk menggunakan asas ABC. Menggunakan maklumat dari ABC untuk melaksanakan base management.
iaitu ABM, mengenal pasti kos nilai bukan tambah untuk dihapuskan, melaksanakan konsep base management iaitu BPR untuk mencapai objektif organisasi. Aktiviti berasaskan kos iaitu ABC. ABC merupakan kaedah mengenal pasti setiap aktiviti asas yang digunakan dalam menyiapkan sesuatu produk dalam pengenaan jumlah kos. 7 aktiviti dalam ABC. Mereka membentuk produk dan proses, mengenal pasti semua peralatan yang digunakan, menjalankan peralatan untuk membuat produk, membersihkan dan memastikan peralatan selepas digunakan, menyediakan produk yang disiap untuk penghantaran, menghantar produk kepada pelanggan, dan terakhir sekali iaitu memantau dan menguruskan semua proses yang terlibat. Kelebihan sistem ABC: mengagihkan kos tak langsung dengan hanya menggunakan satu atau dua kaedah sahaja. Kedua, semua atau sebahagian besar kos langsung dikenal pasti sebagai kos luaran, iaitu unit level. Nombor 3, produk mempelbagaikan permintaan ke atas sumber disebabkan kepelbagaian volume, langkah proses, saiz besi atau tahap kerumitan. Mengenal pasti produk yang boleh memberi keuntungan yang lebih tinggi untuk syarikat. Yang kelima, pekerja operasi akan memberi percagahan pendapat mengenai laporan kos penyediaan produk. Aktiviti berasaskan pengurusan ABM. ABM proses menggunakan maklumat dari ABC untuk mengisi aktiviti pergerakan kos dan prestasi supaya nilai pelanggan dan keberuntungan dapat ditingkatkan. Nilai pelanggan, nilai yang pelanggan letakkan ciri-ciri ke atas suatu produk. Tujuan, mengurangkan kos untuk mencapai output pada tahap kos rendah di samping memberi tambah kepada pelanggan. Kelebihan ABM pecah kepada 3 iaitu lebih tumpuan kepada proses perniagaan, bertujuan mencapai objektif organisasi, lebih tumpukan kepada pengurusan aktiviti, meningkatkan nilai yang diperolehi daripada pelanggan, meningkatkan keuntungan, dan terakhir sekali iaitu membantu meningkatkan prestasi. Ia membolehkan organisasi mengawal dan meningkatkan kualiti. Peringkat dalam ABM pada tingkat permulaan adalah sama dengan ABC. Kenal pasti aktiviti yang organisasi sedang lakukan, mengirit kos bagi setiap aktiviti, mengenal pasti penggerak kos bagi setiap aktiviti. Analisis aktiviti, suatu proses mengenal pasti, menjelaskan dan ia menilai aktiviti yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Ia dikesan kepada dua, iaitu aktiviti nilai tambah menyumbang kepada nilai tambah bagi satu produk, perkhidmatan yang dikehendaki oleh pelanggan atau membantu mencapai organisasi. Kos nilai tambah adalah kos untuk melaksanakan aktiviti nilai tambah dengan secepat mungkin. Aktiviti bukan nilai tambah. Setiap aktiviti yang tidak menambah nilai ke atas suatu produk atau perkhidmatan daripada perspektif pelanggan atau kepada perniagaan. Kos bukan nilai tambah adalah kos-kos yang disebabkan oleh salah satu aktiviti bukan nilai tambah atau prestasi tidak cekap bagi aktiviti nilai tambah. Business Process Re-engineering (BPR). Definisi, mereka bentuk semula proses perniagaan untuk mengukur prestasi kos yang efektif, kualiti, perkhidmatan dan kepantasan. Tujuannya, mengurangkan kos menjimatkan masa, iaitu menghapuskan aktiviti yang tidak memberi nilai tambah dan buruh yang terlibat serta menghapuskan kesilapan yang berlaku berulang kali. Meningkatkan kualiti, iaitu mengurangkan delegasi tugas dan memfokus individu terhadap suatu tugas. Kesimpulannya, menghubungkan sistem dan aktiviti antara satu sama lain dan menunjukkan kesannya terhadap kos faedah. Menjelaskan di mana sumber nilai dan kerugian dalam organisasi dapat dijumpai. Alat organisasi yang berguna untuk memahami posisi perubahan dan suatu rantai yang membentuk nilai suatu produk. Harus dipandang dalam skala yang luas dan skala industri. Perusahaan mesti mengenali posisinya pada rantai nilai yang membentuk produk atau jasa tersebut. Ia sangat penting untuk mengenal pasti masalah dari pesaing. Perusahaan mampu memahami posisinya dalam rantaian nilai tersebut, kemudian boleh menentukan strategi kompetitifnya. Itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 1. Terima kasih.